Kau pakai phone apa tu bro? Oh, nothing. Serius lah nothing. Nampak macam something je. Tak, maksud aku nama brand phone ni adalah Nothing Phone One. Ha? Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. Seperti korang semua tahu yang sekarang ni ada satu jenama smartphone baru yang tengah hype, iaitu Nothing, yang akan perkenalkan smartphone pertama diorang, iaitu Nothing Phone One. So kita tahu yang Nothing ni adalah syarikat baru yang ditubuhkan oleh Calpay, iaitu bekas co-founder OnePlus. So kalau korang nak tahu kehebatan Calpay ni macam mana, korang just tengok saja masa awal penubuhan OnePlus dulu kan. Masa zaman OnePlus One, OnePlus 2, OnePlus 3, 3T, 5 dan 6 sebagainya. So aku juga antara pengguna OnePlus yang terawal. Masa sekitar tahun 2013 ke 14 lebih kurang macam tu, aku menggunakan OnePlus dan masa tu memang nostalgia lah. Tak ramai yang kenal jenama OnePlus masa tu. Even masa tu pun aku menggunakan OS CyanogenMod, bukannya Oxygen OS. So memang agak rare jugalah pengalaman menggunakan OnePlus One dulu. Aku beli kat Direct D beratur panjang gila sebab nak dapatkan OnePlus One. Harga memang sangat-sangat murah, tak silap aku. OnePlus One masa tu digelar sebagai flagship killer dengan chip kelas flagship, specs yang cukup-cukup mantap, dan harga dia sekitar 1,300 ke 1,400 lebih kurang macam itulah. Sedangkan masa tu flagship berharga lebih 1,500, tapi OnePlus boleh jual dengan harga lebih murah. Tapi bukannya official masa tu, hanyalah import saja sebab Direct D just bawa masuk daripada China ke Malaysia. Itu serba sedikit lah sejarah awal penubuhan OnePlus masa Calpay masih dengan OnePlus. Tapi malangnya sejak tahun 2020 Calpay telah tinggalkan OnePlus dan tubuhkan syarikat baru yang digelar sebagai Nothing. Tapi alasan dia sebenarnya dia cakap dia nak fokus pada family dan sebagainya. Tapi ada rumours mengatakan bahawa Calpay macam kecewa sikit lah dengan direction OnePlus yang dah lari daripada dia punya vision. So itu adalah antara sedikit sebanyak lah sejarah tentang OnePlus masa awal dulu, dan juga kenapa Calpay tinggalkan OnePlus dan mulakan syarikat baru yang digelar sebagai Nothing. Setakat hari ini hanya ada satu produk saja yang Nothing keluarkan, iaitu TWS Premium Mid-Range lah, bukannya flagship ala macam AirPods, bukan. So dia level bawah sikit. So that's why tak boleh nak compare dengan flagship TWS macam Sony WF-1000 SM3. So dia punya segmen tu berbeza sedikit, dan keunikan untuk Nothing A1 semestinya rekaan dia nampak transparent, unik, fresh looks dengan pilihan warna putih, dan juga dia punya ikonik logo tu sendiri, dot dan tulisan Nothing. So itu antara keunikan yang Nothing bawakan untuk devices doang. Sepanjang beberapa tahun penubuhan syarikat Nothing ni, apa yang aku perasan adalah Calpay ni suka membawakan idea yang very fresh dan suka main dengan rekaan yang transparent, dan juga cara marketing yang memang berbeza daripada brand OnePlus ataupun kebanyakan brand daripada China. Sebab aku rasa Calpay ni dia lebih kepada macam target untuk market US, Europe ataupun Asia yang macam Malaysia, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Dia tak fokus sangat pada market China. So that's why dia punya cara tu berbeza. Dan kita tahu yang Calpay ni memang pernah menjadi peminat besar untuk jenama Apple. So that's why cara dia tu memang nyata berbeza daripada typical brand daripada China. So that's why memang ada potensi yang besar sebenarnya untuk Calpay dengan syarikat Nothing yang terbaru. Setakat hari ni tak banyak info yang didedahkan mengenai spesifikasi penuh Nothing Phone One, tapi apa yang dah confirm sekarang ni, pihak Nothing dah reveal sendiri rekaan rasmi untuk Nothing Phone One yang menggunakan konsep transparent. Yes, konsep transparent design ni bukannya benda yang baru, dah lama digunakan oleh jenama macam HTC, Xiaomi dan sebagainya. Tapi apa yang aku perasan dengan konsep transparent untuk Nothing Phone One ni adalah diorang berjaya untuk membuatkan dia macam rekaan daripada pihak Nothing sendiri. So ini adalah DNA rekaan untuk device daripada Nothing. So itu apa yang kita boleh nampak secara jelas untuk Nothing Phone One, menggunakan warna putih yang nampak very clean, dan aku boleh anggap dia macam minimalism jugalah sebab tak sekabut sangat transparent looks untuk Nothing Phone One punya back panel. Ada lampu dekat bahagian kamera dan juga back panel dia dengan dua kamera. Kalau korang perasan betul-betul rekaan untuk Nothing Phone One ni memang ala-ala macam iPhone 12. Ada dua kamera, kedudukan power button, volume button, rekaan yang jenis berkotak, dan juga aluminium frame yang ada line antena tu. So memang kalau korang letak sebelah-sebelah memang sama je kedudukan kamera semua kan. Korang semua rasa macam mana dengan rekaan baru untuk Nothing Phone One ni? Aku rasa rekaan ni memang sangat unik, new fresh looks, dan aku suka dengan konsep transparent yang
dibawakan oleh Nothing Phone 1 ni, sebab dia nampak very minimalis lah. Dia tak nampak serabut sangat macam transparent phone yang ada sebelum ni kan. Kita dah tahu rekaan rasmi untuk Nothing Phone 1 ni macam mana pula dengan prestasi dia. Setakat ni memang pihak Nothing tak reveal lagi apakah jenis chip yang digunakan pada Nothing Phone 1, tapi berdasarkan rumours mengatakan bahawa Nothing Phone 1 akan menggunakan chip terbaru daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 7 Gen 1, bukannya 8 Gen 1. So kalau 7 Gen 1 ni kita boleh consider sebagai dia adalah sebuah mid-range premium, sebab berdasarkan rekaan untuk Nothing Phone 1 pun dia just gunakan 2 kamera saja guys, bukannya 3 ataupun 4 kamera. Snapdragon 7 Gen 1 pun adalah kelas mid-range premium. So aku rasakan bahawa Nothing Phone 1 ni akan menjadi sebuah mid-range premium yang pertama daripada Nothing Phone, dan aku tak faham juga kalau betul dia menggunakan Snapdragon 7 Gen 1, kenapa Nothing tak keluarkan terus phone flagship kan? Ataupun mungkin disebabkan oleh diorang nak memfokuskan dulu pada sebuah smartphone yang premium tapi dengan harga yang lebih murah. Kalau diorang terus keluarkan yang flagship, mungkin susah diorang nak counter dari segi harga ataupun dari segi dia punya brand tu sendiri kan. So that's why diorang nak perkenalkan brand dulu ke, ataupun nak tunjuk dulu smartphone diorang konsep macam mana. Apapun pasal chip ni hanyalah berdasarkan rumor saja, tapi aku rasa boleh jadi betul juga, sebab tak ada lagi smartphone yang dilancarkan menggunakan Snapdragon 7 Gen 1. Kebiasaannya menggunakan 8 Gen 1 ataupun 7 series yang lain. Dan kalau korang tanya aku sama ada 7 Gen 1 ni bagus ataupun tidak, aku tak dapat nak jawab lagi sebab aku tak pernah pakai lagi smartphone yang menggunakan Snapdragon 7 Gen 1. Tapi apa yang kita tahu, 7 Gen 1 masih memberikan prestasi yang cukup mantap bagi sebuah smartphone. Kalau kita tengok based on benchmark score ataupun dia punya specs dari segi chip tu sendiri, dia level-level macam flagship dah, cuma dia still mid-range premium punya version lah. So bercakap pasal OS, Nothing Phone 1 menggunakan Nothing OS. UI dia pun aku nampak very clean dan close to stock Android lah. Aku rasa dia akan menggunakan konsep stock Android adalah macam Google Pixel lah, so tak ada banyak bloatware dan sebagainya. Dan aku hopefully yang diorang menjanjikan OS update yang lebih lama lah kalau nak bandingkan dengan pesaing diorang. So at least dalam masa 4 tahun tu dah cukup nice lah, dalam macam Samsung punya smartphone kan. Dari segi penggunaan paparan skrin, memang setakat ni pihak Nothing tak reveal lagi apakah specs dia, jenis skrin dan sebagainya. Cuma berdasarkan rumours dan juga leaks mengatakan bahawa skrin yang digunakan pada Nothing Phone 1 adalah jenis flat, bukannya curve screen, dan at least menggunakan skrin AMOLED ataupun OLED dengan refresh rate yang tinggi lah. Dan aku jangkakan maybe sekitar 90Hz to 120Hz, dan mungkin juga boleh jadi 90Hz saja. So just tunggu dah lihat macam mana hasil yang akan dibawakan oleh Nothing pada model smartphone terbaru diorang. Dan ini adalah smartphone pertama diorang dan device kedua diorang selepas Nothing Ear 1. Aku nampak gerak-geri diorang ni memang nak ke arah macam Apple sikit lah. So hopefully kalau diorang cipta ekosistem yang baru terhadap device Nothing akan datang, dia akan memberikan satu pesaing yang hebat jugalah untuk Google dan juga Apple sendiri. Sebab kita tahu Nothing ni dia punya direction dah nampak macam ada potensi yang besar sebenarnya untuk diorang punya brand dan juga produk diorang. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku serba sedikit tentang Nothing Phone 1. Dan kalau korang suka dengan video ni, macam biasa, like, comment, share, subscribe channel aku. Dan aku rasa dalam masa terdekat, after je Nothing lancarkan secara global, mungkin juga Malaysia akan masuk. Tapi itulah, tak tahulah berapa harga dia. Kalaulah harga dia sekitar bawah RM2,000, aku rasa boleh consider untuk nak beli. Sebab aku tak rasa Nothing Phone 1 ni akan terlalu murah. At least dia akan tak murah sangat, tak mahal sangat. Aku rasa macam tu lah untuk Nothing Phone 1. So kita tunggu dan lihat saja macam mana Nothing Phone 1 yang akan dilancarkan pada 12 Julai nanti. Dan aku rasa itu saja video kali ni. Terima kasih kerana menonton dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.